Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pada hari ini saya akan pembentangan yang bertajuk Perang Hunain dan Perang Tabuk. Nama ahli kumpulan kami yang pertama ialah Muhammad Faris Akmal bin Aziz di 183-11083. Yang kedua Muhammad Aiman bin Rosli di 183-11088. Dan yang ketiga Muhammad Haikal Hakimi bin Abdul Wahab di 183-11062. Seterusnya yang keempat ialah Muhammad Arif bin Ghazali di 183-11289. Dan yang terakhir ialah Muhammad Zarif bin Muhammad Zuki di 183-11082. Seterusnya kita pergi kepada definisi peperangan Hunain. Dalam peperangan ini, 10,000 tentera Islam telah memerangi dua puak kecil penentang Islam. Malangnya, kerana bilangan tentera yang ramai, tentera Islam berasa bongkak dan takbur sehingga lupa pada pertolongan Allah. Allah menguji tentera Islam dengan tipu helah musuh sehingga berlaku kacau bilau. Ramai tentera Islam melarikan diri. Mereka terpaksa berundur dan mengatur semula strategi sehingga akhirnya Allah mengurniakan kemenangan kepada tentera Islam. Seterusnya kita pergi kepada latar belakang kejadian Perang Hunain. Suku Hawazin dan para sekutunya dari suku Thaqif mulai menyiapkan pasukan mereka ketika mengetahui bahawa Nabi Muhammad SAW dan tenteranya berangkat dari Madinah menuju Mekah, yang ketika itu masih dikuasai kaum kafir Quraisy. Persekutuan kaum Badui dari suku Hawazi dan Thaqif berniat akan menyerang pasukan Nabi Muhammad SAW ketika sedang mengepung Mekah. Namun, penaklukan Mekah berjalan cepat dan damai. Nabi Muhammad SAW pun mengetahui maksud suku Hawazin dan Thaqif dan memerintahkan pasukan dia bergerak menuju Hawazin dengan kekuatan 12,000 orang. Terdiri daripada 10,000 Muslim dan turut serta dalam penaklukan Mekah, ditambah dengan 2,000 orang Quraisy Mekah yang baru masuk Islam. Hal ini menjadi sekitar 2 minggu setelah penaklukan Mekah atau 4 minggu setelah Nabi Muhammad SAW meninggalkan Madinah. Pasukan kaum Badui terdiri dari suku Hawazin, Thaqif, Bani Hilal, Bani Nash dan Bani Jasyam. Seterusnya kita pergi kepada bilakah peristiwa berlakunya Perang Hunain dan di manakah ianya berlaku. Perang Hunain berlaku pada tahun 630 Masihi atau 8 Hijrah. Perang ini terjadi di lembah Hunain sekitar 70 km dari Mekah. Seramai 12,000 orang yang turut menyertai peperangan Hunain. Seterusnya kita pergi kepada dalil Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم هنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. Yang bermaksud, sungguh Allah telah menolong kamu, mukminin, di banyak medan perang, dan ingatlah perang Hunain ketika jumlahmu yang besar itu membanggakan kamu, tetapi jumlah yang banyak itu sama sekali tidak berguna bagimu, dan bumi yang luas itu terasa sempit bagimu. Kemudian kamu berbalik ke belakang dan lari tunggang langgang. Surah At-Taubah ayat 25. Dalil hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu katanya, ketika hari peperangan Hunain, Rasulullah SAW telah melebihkan atau mengutamakan beberapa orang dalam pembahagian harga rampasan perang. Lalu diberi kepada Aqra' bin Habis 100 ekor unta, kepada Uyainah bin Hish. Seperti itu juga 100 ekor unta juga diberi kepada pembesar-pembesar Quraisy dan mengutamakan pembahagian kepada mereka. Kemudian ada seorang lelaki berkata, demi Allah, pengagihan secara ini tidak ada keadilannya dan agak tidak dikehendaki untuk mencari keredaan Allah.
Saya berkata, demi Allah, hal ini akan saya beritahu kepada Rasulullah SAW. Saya pun terus berjumpa dengan baginda memberitahu kepadanya tentang apa yang dikatakan orang itu. Maka berubahlah wajah baginda sehingga menjadi semacam kambing merah. Merah padam mukanya lalu bersabda, siapakah yang dikatakan adil jika Allah dan Rasulnya tidak adil? Selanjutnya baginda bersabda, Allah merahmati Nabi Musa telah disakiti dengan cara yang lebih dari ini, tetapi ia tetap bersabar. Saya sendiri berkata, saya tak akan menceritakan kepada Rasulullah selepas ini lagi. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sambung dengan kronologi peristiwa Perang Hunain. Okey, pertama berlaku selepas pembukaan kota Mekah lantaran perasaan tidak senang hati oleh penduduk kaum musyrikin iaitu Hawazin dan Thaqif. Yang kedua, merancang untuk menyerang orang Islam lalu berkumpul di Autas berdekatan lembah Hunain. Yang ketiga, Rasulullah SAW memutuskan untuk menyerang mereka kerana dikhawatir akan lebih ramai yang menyertai musyrikin ini pada 6 Syawal tahun 8 Hijrah bersamaan 630 Masihi. Nombor 4, peperangan berlaku pada 11 Syawal tahun 8 Hijrah dan tentera Islam yang menyertai ialah seramai 12,000 manakala pihak musuh seramai 20,000. Dan sekali kemenangan berpihak kepada Islam walaupun pada awalnya diasak teruk. Saya akan sambung dengan faedah. Okey. Faedah yang dapat dipelajari, yang pertama, jauhi dari sifat sombong kerana sifat ini dibenci oleh Allah SWT. Yang kedua, tenang menghadapi kesukaran, sentiasa meminta pertolongan daripada Allah SWT. Yang ketiga, yakin akan kekuasaan Allah SWT. Yang keempat, kualiti lebih utama daripada kuantiti. Yang terakhir sekali, nikmat Islam, kebersamaan Allah SWT dan Rasulullah SAW mengatasi nikmat Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Seterusnya, definisi dan latar belakang Perang Tabuk. Sejarah Perang Tabuk menjadi sejarah peperangan terakhir yang diikuti oleh Rasulullah SAW. Rasulullah memimpin perang yang terjadi pada 630 Masihi atau 9 Hijrah antara tentera Muslim dan pasukan Bizantium iaitu Romawi Timur. Memang tidak ada pertempuran yang terjadi lantaran diadakan perundingan di antara keduanya. Namun pada perang inilah umat Islam diuji adakah mereka ingin bersatu untuk perang membela agama Allah atau menikmat keselesaan yang mereka rasai. Perang Tabuk, sebuah peperangan yang dipimpin Rasulullah SAW untuk menghadap bangsa Romawi. Perang ini dilakukan oleh Rasulullah SAW pada masa sukar ketika itu dengan cuaca yang sangat panas, musim kemarau, dan ketika itu juga buah-buahan mulai ranum sehingga menyebabkan orang-orang lebih suka makan tempat-tempat mereka berteduh daripada dalil daripada hadis dari Abu Hurairah. Dia berkata, ketika perang Tabuk meletus, orang kelaparan sehingga mereka berkata, Rasulullah, jika kamu memberi kami izin, maka kita akan menyembelih unta kita dan memakannya dan membuat minyak dengan lemaknya. Rasulullah SAW berkata, lakukanlah. Tiba-tiba Umar radhiyallahu anhu datang dan berkata, ya Rasulullah, jika anda berbuat demikian, maka tunggangan haiwan itu akan sedikit, tetapi minta selebihnya dari mereka, kemudian mintalah kepada Allah untuk memberi mereka keberkatan. Semoga Allah memberi keberkatan dalam ketentuan itu. Rasulullah SAW menjawab, iya. Kemudian dia meminta karpet kulit dan kemudian menghulurkannya. Selanjutnya, dia meminta sisa peruntukan mereka. Seorang lelaki datang dengan segenggam gandum, yang lain datang dengan sebilangan kurma dan lain datang dengan serpihan roti. Lalu berkata, simpanlah bekal ini di dalam kapalmu. Kemudian mereka menyimpan barang-barang itu di dalam kapal mereka sehingga tidak ada satu kapal pun diberet tetapi penuh.
Mereka makan sehingga kenyang dan masih ada sisa makanan. Lalu Rasulullah SAW berkata, saya bersaksi bahawa tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan sesungguhnya saya adalah Rasulullah, bukan hamba yang datang kepada Allah. Dengan dua kalimat ini tanpa keraguan yang dapat menghalangnya memasuki syurga. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aiman bin Rosli, nombor metrik P1.3111088. Okey, hari ini saya akan sambung tangan daripada rakan. Okey, tajuk saya iaitu kronologi peristiwa Perang Tabuk. Okey, yang pertama, sebelum berangkat, musyawarah diadakan di Masjid Nabawi untuk membincangkan masalah logistik dan kenderaan perang. Para sahabat Nabi menyedari pentingnya perang ini bersaing untuk menyumbangkan harta kekayaan mereka kepada Nabi Muhammad. Umar bin Khattab, Abu Bakar dan Uthman menyumbang lebih daripada separuh aset mereka untuk kejayaan Perang Tabuk. Nabi Muhammad SAW secara langsung memimpin pembagian 30,000 tentera Islam pada akhir Oktober 630 Masihi. Nabi Muhammad SAW menekankan kepada pasukannya agar sedar akan panas terik yang akan mereka rasakan di wilayah utara Semenanjung Arab. Dia juga mengamanatkan kepemimpinan sementara Madinah kepada Ali bin Abi Talib. Maharaja Heraklius sebagai pemimpin tertinggi Byzantium oleh Rom Timur terkejut dengan kejayaan umat Islam datang ke Tabuk dengan cuaca panas yang melampau. Menyedari kekuatan umat Islam, mereka tidak berkelahi dengan tentera Islam di Tabuk. Okey, seterusnya, sesampai kata tentera Islam di Tabuk, Rasulullah SAW bersama angkatan tentera Islam telah mengadakan perjanjian perdamaian dengan penduduk di sekitar Tabuk. Rasulullah memberi jaminan keamanan kepada penduduk Tabuk selagi mereka tidak menyebelahi musuh Islam dan memerangi dan berbuat jahat terhadap Islam. Setelah itu, seorang penguasa Islam, sebuah kawasan berdekatan Tabuk yang bernama Yuhanna bin Robah datang meminta perdamaian bersama Rasulullah. Beliau sanggup membayar jizyah. Kesanggupan menerima keselamatan dan bersedia membayar jizyah juga dengan baik oleh penduduk Jarba dan Azruh. Rasulullah juga turut menghantar surat tawaran tersebut kepada setiap kawasan di sekitar Tabuk. Tujuan Rasulullah berbuat demikian bukanlah untuk memonopoli kekayaan penduduk Tabuk atau membuat kejahatan kepada mereka. Tetapi Rasulullah berbuat demikian untuk menguatkan benteng perpaduan dan pertahanan Islam. Di samping menyampaikan dakwah Islamiah serta menyekat pergerakan musuh supaya tidak menggunakan sempadan Syam sebagai pangkalan perang. Akhirnya, semua kabilah Arab di Tabuk menerima tawaran Rasulullah itu dengan tangan terbuka. Okey, yang terakhir. Hasilnya kekuatan tentera Islam di Tabuk semakin utuh dan kental. Rasulullah berjaya menyikat kemarahan tentera Rom di bawah pimpinan Panglima Satria Hercules. Hal ini disebabkan beberapa faktor yang besar, antaranya yang pertama, benteng wilayah Tabuk yang semakin kebal akibat kekuatan pihak Islam. Yang kedua, tentera Islam berperang atas jalan Allah dan bukan semata-mata menguatkan pengaruh dan meluaskan kuasa. Dan yang ketiga, bantuan tentera Allah melalui pengutusan malaikat. Dikatakan semasa angkatan Rom ingin memasuki wilayah Tabuk, mereka telah digentarkan oleh malaikat, dianggarkan sebanyak 100,000 malaikat yang menyamar sebagai panglima-panglima tentera Islam yang berpakaian serba putih, berbadan besar, sesar dan tegap di samping mempunyai sut serta alatan tempur yang lengkap seperti angkatan berkuda dan memanah. Okey, yang akhir sekali, hal tersebut segera mematahkan perasaan tentera Rom untuk memerangi Islam. Ini membuatkan pihak Islam menang besar tanpa menerima pertumpahan darah sedikit pun. Okey, selesai pada bahagian kronologi. Okey, seterusnya. Okey. Kita masuk kepada punca berlakunya Perang Tabuk. Okey,
Imperium Rom merupakan sebuah kerajaan yang besar dan kuat ketika itu dan selalu mencapai kemenangan apabila berperang. Akibat kekuatan tentera Rom yang semakin kuat dan gagah, Maharaja Rom ketika itu berasa mereka perlu mengembangkan pengaruhnya sehingga ke negeri-negeri Arab. Di samping itu, mereka mendapat kabar yang memberitakan sebuah kerajaan baru yang digelar Islam sedang mula meluaskan sayapnya di seluruh tanah Arab. Lalu Maharaja Rom berhasrat besar untuk menyerang wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Muhammad ketika itu. Rasulullah SAW telah mendapat berita berkenaan keinginan Maharaja Rom itu. Kaum Islam ketika itu tidak berhasrat sama sekali untuk mengadakan pertempuran dengan kerajaan Rom kerana mereka berhasrat untuk meneruskan kehidupan harmoni dan tenteram di bawah pemerintahan Rasulullah. Walau bagaimanapun, kaum muslimin perlulah bersiap sedia dalam menghadapi apa-apa propaganda dari musuh Islam. Nama-nama sahabat yang berjuang dalam perang Tabuk iaitu Abdul Rahman bin Auf, Uthman bin Affan, Abu Bakar, Umar bin Khattab dan yang lain-lain lagi. Okey, sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. InsyaAllah nama saya Muhammad Zahri bin Muhammad Zuki, nombor metrik D18310832. Pada kali ini saya ingin membentangkan berkenaan tentang strategi yang digunakan pada peperangan Tabuk, kesan akibat peperangan tersebut dan faedah yang kita dapat pelajari pada peperangan ini. Baik, kita pergi kepada strategi peperangan Tabuk. Strategi yang digunakan adalah benteng yang ada pada wilayah Tabuk itu. Benteng wilayah Tabuk itu yang semakin kebal akibat kekuatan pihak Islam. Tentera Islam berperang atas jalan Allah dan bukan semata-mata menguatkan pengaruh dan meluaskan kuasa. Di sini kita boleh dapat perhatikan bahawa tentera Islam ini berperang atas dasar Allah semata-mata, bukanlah di atas pengaruh ataupun meluaskan ataupun disebabkan kuasa semata-mata. Antara strategi yang digunakan pada peperangan tersebut adalah bantuan tentera Allah melalui pengutusan malaikat. Dikatakan semasa angkatan Rom ingin memasuki wilayah Tabuk, mereka telah digentarkan oleh malaikat. Dianggarkan sebanyak 100,000 malaikat yang menyamar sebagai panglima-panglima tentera Islam yang berpakaian serba putih, berbadan besar, sasa dan tegap, di samping mempunyai sut serta alatan tempur yang lengkap sebagai angkatan yang lengkap seperti angkatan berkuda dan memanah. Hal tersebut segera mematahkan perasaan tentera Rom untuk memerangi Islam. Ini membuatkan pihak Islam menang besar tanpa menerima pertumpahan darah sedikit. Seterusnya kita pergi kepada kesan akibat peperangan. Perang Tabuk merupakan salah satu peristiwa peperangan dalam Islam. Dalam sejarah Islam, peperangan ini merupakan skop peperangan terakhir bagi Nabi Muhammad SAW. Perang ini telah berlaku pada bulan Rajab ketika tahun ke-9 Hijrah. Jikalau kita tengok pada kalender Masih, iaitu pada bulan Oktober 631 Masih. Keadaan cuaca pada ketika itu adalah terlalu panas, terik dan tempat berlakunya peperangan itu. Tabuk merupakan destinasi padang pasir yang terlalu jauh menyukar para musafir. Tidak ada pertempuran berlaku apabila Nabi Muhammad sampai di Tabuk. Sebaliknya, para pemimpin tempatan keluar dan minta berdamai. Yohanna bin Ruqbah, ketua Ilya, keluar dahulu untuk membuat perjanjian pendamaian dan membayar jizyah. Yang terakhir, kita pergi kepada faedah yang kita dapat pelajari pada peperangan tersebut. Peperangan dalam Islam bertujuan untuk menegakkan agama Islam. Peperangan akan dilakukan apabila agama Islam itu diuji. Kejayaan tentera Islam menonjolkan kepimpinan Nabi Muhammad SAW dalam merencana dan merancang taktik dan strategi peperangan. Dapat juga kita pelajari juga di sini bahawa jikalau kita ingin berjaya, kita mesti ada taktik ataupun cara dan strategi.
Sebagai contoh, kalau kita nak berjaya di dalam pelajaran, kita mestilah perlu untuk kita belajar bersungguh-sungguh, berdamping dengan guru dan sebagainya. Itu kalau kita ambil konteks dalam pendidikan sebagai contoh. Tapi bagaimana, itulah kita dapat pelajari daripada apa yang Nabi SAW ajarkan kepada kita dari segi taktik untuk tentera Islam